Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-80 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Yang bermaksud, sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal, yakni yang memelihara mereka daripada melakukan kesalahan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menerangkan bahawa sesungguhnya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebenarnya merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengungkapkan, may yuta'ir rasula faqad ata'a Allah. Bermaksud barang siapa yang menyahut segala yang diseru dan yang didakwahkan kepadanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tunduk kepada segala pengajaran dan segala yang disampaikan oleh baginda, maka semua itu adalah merupakan tanda seseorang itu, bahkan merupakan indikasi seseorang itu sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan merupakan muballigh, seorang yang menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila Allah menyatakan wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha, menjelaskan kepada kita bahawa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah kan apa juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan baginda untuk disampaikan. Bermaksud barang siapa yang taatkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling daripada ketaatan kepadamu dan menyalahi perintahmu ya Muhammad, maka dialah orang yang melakukan kesalahan. Kerana kami, yakni Allah, tidak utuskan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga dan pengawal kepada manusia dan segala tindak tanduk dan perbuatan mereka. Kerana sesungguhnya Allah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai, sebagai pendakwah, sebagai pemberi amaran dan juga sebagai pemberi galakan. Maka barang siapa yang berpaling daripada apa jua yang engkau serukan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berpalinglah kamu daripadanya.
Kerana sesungguhnya kami, yakni Allah, tidak mengutuskan engkau sebagai pengawas atau pengawal semua yang mereka lakukan. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan dan mentafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahawa ayat may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Beliau menyatakan bahawa pada frasa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah ini, Allah menjelaskan tentang betapa risalah ataupun tugas menyampaikan risalah itu adalah suatu yang mengandungi ketetapan dan mengandungi signifikan yang sangat penting. Maka Allah menerangkan bahawa yang menyeru ataupun yang menyuruh dan yang melarang pada hakikat yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasul merupakan seorang penyampai perintah tersebut atau suruhan tersebut maupun larangan tersebut. Maka ketaatan kepada Rasul itu pada hakikatnya bukan kerana zatnya sebagai Rasul, tetapi kerana tugasnya yang menyampaikan kepada kita bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat dinyatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, man ahabbani faqad ahabba Allah wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mengasihiku, maka sesungguhnya ia telah mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mentaatiku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata orang-orang munafik, tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan oleh lelaki ini? Dia telah melakukan sesuatu yang membawa kepada syirik. Dia melarang daripada menyembah selain Allah. Lihatlah, dia menyatakan sesuatu dan dia inginkan supaya kita menjadikan dia sebagai Tuhan, seperti mana golongan Nasara menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Lalu Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan hakikat sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini dan ayat yang seumpamanya jelas memberitahu kepada kita betapa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita memahami bahawa melanggar arahan atau mengingkari apa juga yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermaksud melanggar apa juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seseorang itu berjaya dalam mentaati segala perintah Allah tanpa ia mengikut jejak, langkah dan sunnah serta ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-81 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Yang bermaksud, dan mereka, yakni golongan munafik, berkata, kami taat. Kemudian apabila mereka keluar dari majlismu, segolongan dari mereka memutuskan pada malam hari satu rancangan yang lain daripada pengakuan taat yang mereka katakan kepadamu, sedang Allah perintahkan malaikat menulis apa yang mereka rancangkan itu. Maka berpalinglah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mereka. Janganlah dihiraukan apa yang mereka rancangkan, serta berserahlah kamu kepada Allah, kerana cukuplah Allah menjadi pembela yang memeliharamu daripada angkara mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita suatu lagi sudut pandang ataupun satu lagi jenis
perangai yang dilakukan ataupun satu jenis lagi sifat orang-orang munafik yang seumpama dengan mereka dalam kalangan orang-orang yang lemah imannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran atau memberikan suatu peringatan kepada orang-orang beriman agar bersikap awas dan berhati-hati dengan tindak tanduk orang munafik ini. Lalu Allah berfirman, wa yaquluna ta'ah, dan mereka mengatakan ketaatan, iaitu mereka ini merujuk kepada golongan munafik dan yang sewaktu dengan mereka, iaitu sesungguhnya orang-orang munafik itu apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan suatu perintah, maka mereka akan mengatakan di sisimu dan menyatakan bahawa mereka akan taat terhadap apa juga yang diperintahkan kepada mereka. Mereka katakan ketaatan tersebut dengan lidah mereka, sedangkan hati mereka menyalahi ataupun bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh lidah mereka sendiri. Maka kalimah ta'ah di sini merupakan pengakuan mereka dan kesanggupan mereka untuk mentaatimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala memperihalkan apakah sebenarnya ataupun apakah yang berlaku selepas golongan munafik itu keluar daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Dan kalimah bayyata daripada at-tabyit bagi menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada waktu malam. Kerana waktu malam itu merupakan waktu yang paling sesuai bagi seseorang itu untuk berfikir, untuk merancang dan untuk berada di rumah ketika itu. Maka perkataan bayyata ta'ifatun itu menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh golongan munafik, iaitu orang-orang munafik itu apabila bersama-samamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau perintahkan mereka dengan suatu perintah, maka mereka mengatakan ta'ah, kami taat. Tetapi apabila mereka keluar daripada majlismu dan berpisah denganmu, mereka cuba melakukan sesuatu perancangan, sesuatu konspirasi, terutamanya yang diketuai oleh ketua-ketua dan pemuka-pemuka dalam kalangan mereka. Dan apa yang mereka katakan dan rancangkan itu ghairal ladzi taqul, berlainan dan bersalahan atau tidak seperti yang mereka katakan di hadapanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapanmu mereka menzahirkan ketaatan yang sebenar, tetapi di belakangmu mereka melakukan perancangan dan konspirasi secara sulit untuk menyalahi ataupun untuk menentang ataupun untuk menghilangkan rasa taat itu dengan melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan mereka kepadamu ya Rasulullah. Dan bila kita lihat dalam ayat ini, Allah menyandarkan satu kumpulan dalam kalangan mereka, bayyata ta'ifatun, untuk menjelaskan bahawa kumpulan ini dalam kalangan orang munafik inilah yang merancang untuk melakukan perkara tersebut. Adapun golongan munafik yang lain yang selain mereka hanya mengikut dan menuruti jejak langkah kumpulan yang merancang ini, bukan kerana mereka taat, tetapi kerana mereka mengikut sahaja perancangan golongan yang merancang secara licik dan juga secara tersembunyi untuk mengingkari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang akan berlaku seterusnya? Insya-Allah akan kita cerita yang selepas itu pada esok hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.